Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat rahimakumullah, apa kabar anda semua pagi ini? Adakah semua dalam keadaan sihat? Adakah semua dalam keadaan baik-baik sahaja? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini tuan-puan kita dapat lagi bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita, Moh Ngaji untuk episod yang ke-354. Terima kasih kepada yang panjkat, yang berkongsi rezeki. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk di awal ni tuan-puan, boleh ke saya nak minta tolong anda semua yang sedang menonton ni, ada dalam 71 mata yang memandang. Jom sama-sama kita sharekan dahulu live kita pagi ini. Tuan-puan boleh copy link live kita, letakkan dalam grup masing-masing, grup pengajian, grup kelas, grup apa segala grup yang anda ada, yang boleh kita sharekan, kongsikan untuk mereka bersama-sama berada dalam perjuangan yang sedang kita lalui juga, iaitu menimba ilmu tentang Al-Quranul Karim, tahsin Al-Quran. Alhamdulillah, untuk pagi ini tuan-puan, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita seperti yang anda lihat di atas. Untuk bacaan semasa kita akan sambung bermula muka surat 87. Jadi siapa yang ada Quran boleh bersedia dengan Quran masing-masing, boleh buka Quran masing-masing. Dan untuk kita punya slot yang kedua, slot bedah tajwid, insya-Allah kita akan sambung lagi kita punya bedah ini pada muka surat yang sama, muka surat 149. Baiklah tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak semuanya, saya nak tanya macam mana dengan audio saya sekarang ini? Jelas tak tuan-puan? Boleh beri respon dulu. Macam mana dengan audio saya? Adakah semuanya okey? Waalaikumsalam kepada yang baru hadir. Okey, boleh share dulu ya. Sambil-sambil itu boleh share dulu kita punya live pagi ini. Jelas? Okey, alhamdulillah. Shah Alam clear. Okey, baik. Kita teruskan share tuan-puan. Baru 88 share ni kalau kita tengok. Jom kita target banyak sikit pagi ni. Dapat 200 share, alhamdulillah, syukur. Syukur di atas segalanya. Baik, apapun pagi ini sama-sama kita betulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan yang baik-baik. Kita buang segala perkara-perkara yang boleh menjejaskan perjalanan pengajian kita pagi ini. Kita tinggalkan dulu perihal dunia buat sementara untuk kita sama-sama fokus pada kalam Allah. Dan dengan berkat kesungguhan ini, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah mempelajari ilmu Al-Quran, menjadi seseorang yang sentiasa bersahabat dengan Al-Quran. Dan seterusnya sama-sama kita niatkan untuk sedekahkan pahala bacaan Al-Quran pagi ini, khususnya buat kedua orang tua kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita, sesiapa sahaja yang kita inginkan, yang kita hajatkan. Tuan-puan boleh niat dahulu insya-Allah. Baiklah, jadi bagi memberkati pertemuan pada pagi ini, tuan-puan boleh share dulu seperti biasa. Boleh share dulu, bantu share, teruskan share. Yang sudah share tuan-puan, jom bantu saya pula untuk tap-tap screen tu. Makin banyak tuan-puan tap-tap screen, insya-Allah makin ramai lagi yang jumpa live kita pagi ini. Itulah harapannya, insya-Allah kita nak ramaikan lagi pejuang-pejuang Al-Quran, para pecinta Al-Quran.
Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Jadi kita nak mula dah ni tuan-puan. Sama-sama kita buka dulu pertemuan pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi selamat datang kepada semua yang baru hadir. Yang belum follow boleh tekan butang follow. Yang belum share boleh bantu untuk tekan butang share. Sama-sama ya, kita sebarkan dengan niat berdakwah, InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah. Jadi kita teruskan untuk bacaan pagi ini. Seperti yang tuan-puan lihat, muka surat 87. Untuk bacaan kita muka surat 87. Muka surat 87 dan kita akan berhenti pada muka surat 91. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Baik, jadi jom sama-sama kita mulakan. Semua boleh nampak ke? Baik, jom sama-sama kita mulakan, InsyaAllah. Dengan hati yang tenang, jiwa yang lapang, mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita semua dan diberi kelancaran juga, lisan yang baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita mulakan tuan-puan dengan hati yang tenang, jiwa yang lapang. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا
ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Kita teruskan bacaan kita muka surat 88. Sahabat datang kepada yang baru hadir. Okay, kita sambung muka surat 88. Yang belum follow boleh tekan butang follow dulu. Sambil-sambil tu tuan-puan yang belum share boleh bantu sharekan dulu ya. Kita punya live pagi ini boleh sebar-sebarkan. Ajak kenalan ahli keluarga sama-sama kita mengaji pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم
إنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Kita teruskan bacaan kita muka surat yang berikutnya, muka surat 89. Terima kasih kepada semua yang hadir. Yang belum follow boleh tekan butang follow di atas. Yang belum share boleh bantu share dulu ya, kita punya live pagi ini. Terima kasih. Sambil mendengar, sambil membaca tuan puan, boleh tap screen juga untuk kita ramaikan lagi.
untuk kita tambah lagi tontonan pagi ini. Kita sambung ya. Muka surat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فانفروا ثُبَاتٍ أَوْ انفروا جميعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Kita teruskan muka surat 90.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah bacaan kita untuk pagi ini. Apapun saya mohon maaf jika bacaan saya mungkin terlalu laju. Dan apapun bersyukur kerana kita dapat istiqamah meneruskan pengajian kita pagi ini. Terima kasih kepada semua yang masih setia. Jadi insyaAllah kita baru selesai untuk slot yang pertama tuan-puan. Sekarang kita nak pergi untuk slot yang kedua, iaitu slot bedah tajwid. Alhamdulillah okey je Ustaz. Ya, okey. So nampaknya tuan-puan okey sahaja, tak laju pun. Baik, terima kasih respon semua. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak ingatkan kepada semua yang baru pertama kali ikuti live kita ini, jom tekan butang follow. Yang belum follow boleh tekan butang follow kat atas tu. Dan kepada yang berkongsi rezeki, Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah limpahkan, murahkan rezeki kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tak beri gift pun jangan risau, jangan rasa rendah diri ke malu ke apa. Anda dah stay dalam slot ini pun, boleh bersama saya, teman saya pagi ni pun dah cukup baik, ya. Okey, untuk slot yang kedua kita nak masuk slot bedah tajwid tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang sudah share, alhamdulillah. Untuk slot yang kedua kita tuan-puan, kita akan sambung muka surat seperti yang anda lihat di atas ni, muka surat 149. Muka surat 149. Baik, kita berhenti baru-baru ni sehingga ayat 153 kan? Betul ya semua? Sehingga tattaqun. Jadi insyaAllah kita nak masuk untuk ayat berikutnya. Ayat 154 tuan-puan. Ayat 154. Ayat 154 muka surat 149. Muka surat 149. Ayat 154. Okey? Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Baiklah, jadi jom kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Thomas, saya nak adjust saya punya mata pen ni. Okay, macam ni boleh Baik. Kita lihat pada kalimah yang pertama. Thumma atayna Musal kitab. Untuk huruf tha ni tuan-puan, makhrajnya hujung lidah kita perlu keluarkan sedikit sahaja dan diapit gigi atas dan bawah. Tha, thi, thu. Bila baris depan kita kena muncungkan bibir. Thum. Mim bersabdu. Kita perlu dengungkan dengan kadar sepanjang 2 harakat begitu, dan hukumnya di sini wajibul gunnah wajibul gunnah. Thumma atayna. Untuk a pula kita baca dengan 2 harakat, hukumnya mad badal. Hukumnya mad badal tuan-puan. Hukumnya mad badal kat sini. Saya nampak saya punya pen ni macam tebal sikit lah tuan-puan. Sebentar bagi saya setting dulu.
Ni okey. Baik, sekali lagi saya letak kat sini WG. Okey, wajibul gunnah. Ataina. Untuk A ni kita baca dengan dua harakat. Mad badal tadi kita dah sebut. Mad badal ni dua harakat sahaja. Thumma ataina. Untuk ya sukun sebelumnya baris atas tuan-puan. Apabila terdapat ya yang bertanda mati ni, kita akan gelar dia ya lin. Ya lin. Lin ni sebenarnya nama sifat. Okey, sifat yang lembut, sifat yang lunak. Dan bagaimana terjadi sifat lin ini? Antara ciri-cirinya, ya yang bertanda sukun. Ya yang bertanda sukun. Dan kalau kita lihat, huruf ya yang bertanda sukun ni, sebelum dia tu mesti baris atas. Sebelumnya mesti baris atas. Jadi kita boleh gelarkan kat sini bacaan lin. B ni bacaan, lin ni sifat lin tu lah. Ataupun kita nak terus sebut sifat lin pun tak ada masalah. Cuma dia bukan mat lin. Dia bukan mat. Okey. Mat ni akan jadi jika kita berhenti sahaja. Kalau tak berhenti dia tak jadi mat tuan-puan. Kalau tak berhenti dia tak jadi mat. Summa ataina. Untuk na kita baca dengan dua harakat mat asli. Alif mat sebelum baris atas ya. Kemudian mu sama juga mat asli. Mat asli. Musa. Untuk sa ni pun sama, asalnya mat asli tuan-puan. Musa. Jadi bila saya kata asalnya mat asli, kalau kita waqaf, kalau kita berhenti, kena baca dua harakat lah. Cuma bila kita baca secara wasal, bila kita baca secara sambung, kita takkan baca dengan mat. Kita takkan baca dengan panjang dah. Kerana apa? Berlakunya pertemuan dua sukun kat sini. Berlaku pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama adalah pada mat ni sendiri, huruf mat. Kemudian bertemu dengan huruf lam yang sukun. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kata berlaku pertembungan dua sukun seperti situasi ini, sukun pertama perlu digugurkan. Jadi kalau ikutkan tadi, kita faham Musa, Musa, Musa. Sebab tu biasa kalau kita tengok, ni kan namanya alif maqsurah kan. Ni yang ya ni kita namakan dia alif maqsurah. So peranan dia sebagai mad sebenarnya kat sini. Okey. Dia alif maqsurah tapi peranannya sebagai mad kat sini. Musa. Jadi bila kita wasal, musal. Yang panjang tadi tu takkan berlaku dah. Bacaan mad tadi takkan berlaku melainkan kalau kita berhenti sahaja. Jadi ini yang disebut iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. So dah tak ada apa fungsi lah kat sini jika kita baca sambung. Musal. Begitu. Musal. Jika ditanya kenapa, jawapannya mudah. Kerana telah gugur sukun yang pertama. Okey, gugur sukun yang pertama. Baik. Kita teruskan untuk kalimah Al-Kitab. Ini adalah kalimah yang termasuk dalam keluarga Alif Lam Qamariyah. Ataupun kita sebut izhar qamari. Izhar qamari. Izhar ni maksudnya jelas. Kita perlu jelaskan huruf lam tanpa kita ikhfa, tanpa kita idgham. Itu izhar, maksudnya jelas. Musal, kita jelaskan lam. Musal kitaba. Huruf kaf dari bawah ki, nipis sahaja. Kemudian untuk ta, kita tengok kat sini ada alif kecil. Dan sepastinya peranannya sebagai huruf mad. Jadi kena panjangkan dua harakat kat sini. Hukumnya mad asli. Hukumnya mad asli dua harakat lah tuan-puan. Ya, mad asli dua harakat. Kitabatama. Okey, ba satu harakat, ta juga satu harakat. Sampai pada ma ni kita panjangkan. Ada alif mad kat sini kan? Jadi dibaca dengan dua harakat. Tamaman. Okey, yang selepas ma ni ada pula mim yang berbaris dua di atas. Yang kita gelar dia tanwin lah tuan-puan. Apabila tanwin jumpa dengan huruf ain, maka berlakulah di sini hukum izhar halqi. Izhar halqi. Yang mana kita perlu jelaskan. Jelaskan makhraj dan sifat bagi sebutan tanwin ni.
tamaman 'alal ladzi, tamaman 'alal ladzi, gitu. Boleh ya? Tamaman 'alal ladzi. Boleh? Baik. Seterusnya ala, ini sama macam tadi juga. Untuk ala ni sebenarnya dua harakat. Ala. Tapi bila kita sambung tuan-puan, dia akan jadi bacaan tanpa mad. Ala alladhi. Kalau waqaf, ala dua harakat. Boleh? Kalau kita waqaf, kita kena kekalkan lah. Kita kena kekalkan dengan bacaan mad. Jadi sama je cerita dia. Berlakunya iltiqa' sakinain. Berlakunya iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Kat sini pertemuan dua sukun. Ma'alal. Tamaman 'alal ladzi. Tamaman 'a. Untuk ain tadi saya lupa nak sebut minta maaf. Ain ni makhrajnya tengah kerongkong. Kemudian lam, hujung lidah tekan pada gusi hadapan. Tamaman 'alal ladzi. 'Alal. Perasan tak? Kita terus idgham masuk terus pada kalimah al-ladzi ni. Boleh semua? Boleh semua Jadi mad akan gugur jika kita baca dengan wasal, dengan bersambung. Untuk kalimah al-ladzi ni, dia kalau ikutkan ada khilaf kat sini. Ada yang masukkan sekali kalimah al-ladzi ni dalam keluarga alif lam syamsiah. Namun ada pandangan lain yang tidak memasukkan ataupun tidak mengatakan ini adalah alif lam syamsiah. Boleh? Baik. Alladzi kita letak je lah kat sini alif lam syamsiah. Ataupun nama lainnya biasa juga digelar isim mausul. Okey, kalau dalam bahasa Arab ni kita panggil dia isim mausul, iaitu kata penghubung. Alladzi ni maksudnya yang. Yang. Alladzi ni maksudnya yang. Macam mana terjadi iltiqa' sakinain? Pertemuan huruf mati dengan huruf mati. Huruf mati pertama kat sini adalah huruf mad. Yang saya pangkah ni, nampak ni? Yang saya buat bintang kat sini kan? Huruf mad. Kemudian sukun yang kedua adalah pada lam ni. Yang mana kita akan pecah dulu. Satu lam mati, satu lam hidup. Jadi kita akan jumpa lah sukun yang pertama, iaitu pada, sebenarnya alif maksurah ni lah peranan dia sebagai mad. Okey. Alal. Jadi yang ni, huruf mad ni akan digugurkan. Mad akan digugurkan. Kita terus saja masuk pada lam. Sebab tu bunyinya alalladzi, begitu. Boleh ini saya bagi penerangan yang secara ringkas sahajalah. Mudah-mudahan difahami. Baik. Tamaman 'alal ladzi. Huruf zal. Huruf zal ni makhrajnya hujung lidah kita keluarkan sedikit. Kemudian panjangkan. Kat sini mad lah. Asalnya mad asli. Tapi mad asli yang bertemu dengan huruf hamzah, tuan-puan. Mad asli yang bertemu dengan huruf hamzah, dia akan berubah nama hukum dia. Tak disebut lagi mad asli, tetapi dia akan jadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil. Iaitu pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah. Jadi kita lihat huruf mad tadi kan jumpa dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Seterusnya hamzah berada di pangkal kerongkong kita. Matikan ha ni. Jadi makhraj hamzah di pangkal kerongkong, dan untuk huruf ha ni di tengah kerongkong. Okey, PK ni pangkal kerongkong, ha ni tengah kerongkong. Yang mana kita kena sempitkan, tuan-puan, untuk dapatkan unsur yang kita panggil pedas tu kan. Ahsana wa tafsila.
ahsana, ahsana. Apa yang kita kena buat? Kita kena sempitkan bahagian tengah kerongkong kita, tuan-puan. Dia ada satu bahagian tu yang namanya injap suara. Injap suara ni dalam keadaan macam ni lah. Ni kita punya dinding kerongkong ni. Ah, 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 ah. Dalam penyempitan yang berlaku tu pun sepastinya akan ada juga ruang untuk suara dan nafas kita mengalir. Sebab tu kalau kita kaji dari sudut sifat, huruf ha ni rakhawah mahmusah. Huruf yang suaranya mengalir dan juga nafas mengalir. Cuma orang kita sebut ha pedas lah, tuan-puan, kan? Orang kita sebut ha pedas. Baik, ahsana. Untuk sin dengan nun ni kita baca satu harakat je. Sana, wataf, wataf. Baik. Mana pula ain? Oh, saya typo sorry. Saya salah sebut kot. Saya memasukkan ha lah. Okey. Saya masuk. Yang silap tu siapa? Puan Safiah ke saya? Saya pun dah pening lah. Okey, baik. Sambil-sambil tu, tuan-puan, yang baru hadir, selamat datang semuanya. Yang belum follow boleh tekan butang follow dulu. Yang belum share boleh share dulu. Bantu kita untuk share, alhamdulillah. Sambil-sambil tu boleh tap screen lah. Okey. Sambil-sambil tu boleh tap screen. Saya yang typo start. Oh ya ke? Sorry. Saya ingatkan saya yang silap. Puan Safiah silap tulis lah tadi tu maksudnya. Okey, baik. Kita sambung ahsana wa. Untuk waw ni kita muncungkan bibir. Sebab makhraj waw memang asyafatain. Muncungkan. Wa ta. Ta ni nipis je. Hujung lidah kita tekan pada tempat tubuh gigi ni, iaitu pangkal gigi. Wataf, wataf, wataf. Untuk makhraj fa kat mana, tuan-puan? Makhraj bagi huruf fa, bahagian perut bibir bawah ni, bahagian yang kawasan yang basah tu, kawasan yang lembap tu, kita tekan pada gigi kacip atas. Wataf, 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 sila. Dan pastikan berlakunya aliran suara dan nafas kita. Okey? Alirkan suara. Watafsi, watafsila. Untuk sad, kita panjangkanlah 2 harakat. Mak asli kat sini. Okey? Okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bantu menyapa sahabat-sahabat, kan? Puan Suryani dan semualah yang mengagungkan kehadiran sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Tafsi, tafsi. Cuma tuan-puan hati-hati waktu nak sebut sad ni. Kan lepas kita matikan huruf fa tu, nak sebut sad kan? Jangan muncung bibir. Itu kadang-kadang ialah jadi tak sedar, kan? Tafsi, macam ni. Tafsi. Dia ada pula cuit tu, kan? Tafsi, sui. Tak mau sui. Tafsi, tafsila. Untuk sad ni, nak sebut dia, kena angkat pangkal lidah. Untuk dapatkan sifat tebal lah. Kalau makhraj, hujung lidah kita letakkan di belakang gigi bawah. Macam tu. Watafsila. Senang kata nak sebut sad ni, dia tak perlukan muncung pun. Sebab yang bekerja sepenuhnya adalah lidah kita ni kat dalam. Hujung lidah untuk makhraj, pangkal lidah atau keliling lidah adalah untuk sifat. Kalau nak bahas sifat sad ni, banyaklah kan sifat-sifat dia. Jadi secara ringkasnya begitu. Boleh, tuan-puan? Apapun, walaupun dia berbaris bawah, dia dibaca 2 harakat seperti yang kita lihat ini, sifat tebalnya masih kita kena jaga. Watafsi, si. Kalau tak jaga, tuan-puan, dia akan jadi seumpama huruf sin. Watafsi, watafsila. Kan dia jadi macam sin. Watafsi, si. Nak dapatkan bunyi tu kena angkat pangkal lidah dan keliling lidah. Ni huruf sad ni. Banyak sifat dia. Huruf yang kita kata banyak kerja sikit nak buat. Kita sambung. Lupa nak tulis. Mat asli kat sini. Kemudian tanwin jumpa lam, tuan-puan. Bila tanwin jumpa dengan huruf lam, berlakulah hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Okey, apa maksud dia? Idgham ni masuk.
masuk. Idgham bila gunnah. Masukkan tanwin ke dalam huruf lam. Wa tafsilan likulli. Boleh? Tanwin ni masuk dalam huruf lam. Dan sebenarnya bukanlah tanwin tu. Sebenarnya huruf nun kan. Lepas kita pecahkan tanwin tu, baru kita nampak ada huruf nun. Dan nun tu yang masuk dalam huruf, masuk pada huruf lam. Begitu. Bila gunnah ni maksudnya tanpa dengung. Okey, maksudnya tanpa dengung. Ataupun nama lain dia tuan-puan, idgham bi ghairi gunnah. Idgham bila gunnah, ini nama yang biasa kita belajar kan. Dia ada nama lain juga. Idgham bi ghairi. Okey, idgham bi ghairi. Maksudnya lebih kurang je. Okey. Tak payah risaulah. Terpulanglah kalau kita dengar bi ghairi ataupun bila gunnah, sama je. Bi ghairi gunnah ataupun bila gunnah. Dua-dua tu merujuk kepada hukum yang sama. Okey. Dan cara kita idgham ni, first tanpa dengung lah. Dan yang kedua, secara sempurna. Terus masuk pada lam. Tafsilan likulli. Sebab tu biasanya ada nama tambahan yang kita sebut idgham bila gunnah kamilah. Okey, idgham bila gunnah kamilah. Kamil ni ataupun kamilah maksudnya sempurna. Okey, masuk tu dalam keadaan sempurna. Boleh? Masuk tu yang sempurna tau. Bukan kita kata dengung tak dengung tu. Kita bukan bahas tentang dengung tak dengung. Tapi tentang proses masuk tu berlaku secara sempurna. Ya. Baik. Wa tafsilan likulli syai'in wa huda likulli. Lam baris bawah nipis je. Huruf kaf ni kita munculkan bibir tuan-puan. Huruf kaf kan. Likulli. Sambut lam sabdu ni. Likulli. Bagilah cukup dia punya bunyi tu. Likulli. Jangan buat halal-balai je kan. Sebut betul-betul sungguh-sungguh. Likulli syai'in. Untuk ya sukun sebelumnya baris atas. Kat sini kita baca dengan sifat lin. Sifat lin ataupun bacaan lin biasa kita sebut kan. Sifat lin ataupun bacaan lin. Kulli. Li tadi satu harakatnya. Likulli syai. Likulli syai. Likulli syai'in wahuda. Wahu. Baik, tanwin yang jumpa dengan waw ni, hukum dia idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Idgham ma'al gunnah ataupun bi gunnah. Dua-dua boleh tuan-puan. Nak sebut idgham ma'al gunnah boleh, nak sebut idgham bi gunnah pun boleh. Ma'a ni maksudnya bersama, masuk bersama dengung. Kalau bi tu masuk dengan dengung. Sama sahaja. Jadi jangan pening. Boleh tuan-puan ya? Idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Okey. Cara pelaksanaan dia, kita masukkan tanwin pada waw. Masukkan tanwin. Kamil tak ada ke Ustaz? Yang ni kita tak panggil dia kamil. Kat sini kalau kita nak letakkan term tu, dia akan jadi naqis. Naqisah. Okey. Idgham bi gunnah naqis. Okey. Naqis ni maksudnya tak sempurna. Dia lawan kepada kamil tadi. Kalau kamil sempurna, naqis ni tak sempurna. Antara alamat dia untuk kita kenal sempurna tak sempurna ni adalah dengan adanya sabdu ataupun tidak. Macam huruf lam tadi kita tengok kan kat sini. Tafsilan li. Perasan tak? Pada huruf selepas tanwin tu ada sabdu. Jadi itu antara alamat, antara tanda yang boleh kita kenal lah sama ada masuk tu secara kamil, sempurna ataupun tidak. Kalau ada sabdu maknanya dia kamil. Kalau tak ada sabdu macam ni, pada waw ni tak ada sabdu kan, menunjukkan idgham yang berlaku adalah secara naqis. Jadi bila kita baca tuan-puan, syai'in wa, dia sebab apa jadi tak sempurna tu? Sebab huruf waw ni dia tak ada sifat dengung.
dia tak ada sifat dengung. Okey, dia tak ada sifat dengung. Tapi nama tajuk ataupun nama hukum ni idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Kalaulah tanwin ni masuk pada waw dan waw ni tak ada dengung, jadi macam mana kita nak dapatkan unsur dengung tu kan? Dia akan jadi macam ni. Syai'u. Dia akan masuk terus. Syai'u. Syai'u. Itu kita masuk terus secara penuh. Tapi memandangkan nama hukum ni idgham bi gunnah kan, masuk dengan dengung. Jadi dengung ni hanya ada pada tanwin. Dengung ada kat sini. Faham kan? Dengung ada kat sini. Jadi ibarat kata beginilah. Waktu kita nak masuk tu, kita tinggalkan sifat dengung kat sini. Syai'u. Perasan tak? Waktu kita sebut iu, kita dah masuk dah kat makhraj waw tu, dah muncung bibir dah. Iu. Pada masa yang sama, kita mengekalkan gunnah di hidung kita ni. Syai'u. Sebab tu kita tak boleh masuk kosong. Masuk kosong ni maksudnya bunyi bersih, bunyi clean. Syai'au. Au. Bukti dia bila tutup hidung Syai'au. Ini contoh masuk yang kosong. Dia tidak bersama dengung. So sekarang ni kita nak dengan dengung sekali. Macam mana kita nak semak ataupun kita nak pastikan dengung kita ni berlaku ataupun tidak, akan ada gangguan pada hidung kita bila kita tutup. Contoh, ini bunyi yang bersih saya tutup hidung. Syai'au wahu. Syai'au. So sekarang kita sertakan dengan gunnah. Syai'au. Syai'au. Tuan-puan dengar kan? Berlaku perubahan bunyi tu. Ada bunyi sengau kat hidung saya ni, maknanya jadilah tu. Maknanya kita punya suara dengung tu dah sampai dah kat hidung. Bila kita lepaskan hidung, bila kita lepaskan yang kita picit tadi kan, syai'au wa hudan, kan. Jadi kita boleh check kan? So siapa yang mengajar ke ataupun untuk kanak-kanak, siapa-siapalah, dewasa ke kanak-kanak, tak kisah, mungkin boleh cuba dengan kaedah ni, pendekatan ni lah, tutup hidung untuk tengok ke mana suara kita dialirkan. Boleh faham ke semua? Jadi untuk naqis macam tu, kita kena tinggalkan sifat gunnah pada tanwin ni, syai'in. Okey, kita ambil dia punya sifat gunnah tu. Makhraj nun tak ada dah. Okey, nun. Kenapa nun? Nun ni sebenarnya pada hamzah ni lah. Kita kena pecahkan dia dulu macam ni. Bunyi nun tak ada. Syai'in. In. Sebab nun tu dah masuk dah. Dia punya makhraj lenyap. Sifat dia je yang tinggal. Makhraj nun dah lenyap. Syai'in. Kan kalau kita baca mana ada bunyi nun kan? Syai'in. Perasan tak? Bunyi nun tak ada langsung. Itu menunjukkan makhraj bagi nun telah lenyap. Yang tinggal hanyalah sifat gunnah dia je. Syai'in wa hudan wa rahmah. Boleh jadi untuk idgham naqis itulah sedikit perbahasan dia yang mungkin boleh kita fahami. Kita sambung lagi tuan-puan. Wahu. Untuk ha baris depan sama juga, kita muncungkan bibir. Mana-mana je huruf berbaris hadapan ni kita muncungkan bibir. Tanwin jumpa waw, sama juga hukum tadi tu. Hudan wa. Jangan masuk kosong. Wahudau. Tu bunyi kosong tu. Wahudau. Dau macam bunyi bacaan lin kan. So kita nak bi gunnah bersama dengung. Hudau. Idgham bi gunnah. Ataupun idgham ma'al gunnah. Sama je dua-dua tu. Wahudau wa. Dan kadar dengung kita tu dalam tempoh 2 harakat lah. Boleh? Wahudau wa ra. Baik, untuk wa muncung bibir. Wa. Kemudian ra. Ra ni buka mulut kita ni. Ra.
Jangan buka mulut sahaja tapi bunyi nipis. Contoh ra, ra, jangan bunyi ra. Wa hudan wara, wara. Kita bukan nak sebut ra. Ra riru. Kita nak sebut ra. Ra. Wa hudan wa rahmah. Okay, ra ni kena baca dengan tebal. Sebab apa? Alasan dia ra berbaris atas, tuan-puan. Bila ra baris atas memang kena tebal. Baik, seterusnya untuk ha yang sukun ni kita kena sempitkan tengah kerongkong. Wa rahma. Wa rahma. Wa rahma. Sempitkan tengah kerongkong kita ni. Kemudian mim baris atas ma satu harakat sahaja. Talla. Tanwin yang jumpa dengan huruf lam kat sini hukumnya idgham bila gunnah kamil. Idgham bila gunnah kamilah. Masuk tanpa dengung yang sempurna. Okey, masuk tanpa dengung yang sempurna. Idgham bila gunnah. Okay, tadi kita ada bahas kan? Terus saja masuk, fokus pada alamat kat sini, tanda ni. Bila saya sebut alamat ni maksudnya tanda tau. Alamat ni maksudnya tanda. Wa rahmatan la'allahum biliqa'. Baik. Wa rahmatan la'alla. Huruf ain ni sempitkan tengah kerongkong kita. Jangan bunyi hidung. La'a. Wa rahmatan la'allahum. La'a. Jangan la'a. Tengah ni. Tengah kerongkong. La'a. Wa rahmatan la'allahum biliqa'i. Okey. Dapat ke tuan-puan? Kemudian sambut lam sabdu ni macam biasa. La'allahum bi. Mim mati bertemu huruf ba. Hukumnya ikhfa. Untuk ha baris depan ni muncung bibir seperti biasa. Okey, muncung bibir. Mim mati ni ikhfa. Ikhfa syafawi. Kita sembunyikan. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Kita lemahkan. Okay, kita lemahkan pegangan antara dua bibir ni. Kita sebut mim, kita rapat bibir kan? Ataupun macam ni lah. Kalau kita sebut hum yang biasa, hum, kita akan rapat bibir sampailah bunyi itu sempurna. Cuma untuk hukum ikhfa syafawi ni, kita tutup juga bibir. Cuma berlakunya sentuhan sahaja tanpa tekanan. Ada sentuhan, okay, yang dipanggil talamus. Okay, biasa dah kita sebut sebelum-sebelum ni. Adanya sentuhan tetapi tanpa tekanan. Hum. Sentuh je. Hum. Okay, pada masa yang sama, alirkan suara kita ke hidung. Okay, memang mim ni kita tahu dia adalah huruf yang melibatkan hidung. Cuma kita nak dapatkan gunnah yang cantik, yang bersih. So, pastikan seimbang duanya. Bibir kita tadi dalam keadaan yang tutup bersahaja, kemudian suara gunnah yang dialirkan, yang ditonjolkan tu betul-betul jadilah. So bunyi dia macam mana? La'allahum biliqa'i. Boleh faham tuan-puan? Itu ni yang dipanggil sebagai intibaq syafatain. Tu berlakunya penutupan di antara dua bibir. La'allahum. Kadar dengung tu macam biasalah. Lebih kurang 2 harakat kan. Ikut pada tempo bacaan kita. Bi 1 harakat, li 1 harakat, qa di sini qaf yang berbaris atas bunyinya qa. Kita pun tahu ianya adalah huruf yang bersifat tebal. Dan macam mana untuk dapatkan sifat tebal? Kena angkat pangkal lidah. Itulah isti'la. Kena angkat pangkal lidah. Isti'la ni maksudnya terangkat ataupun meninggi. Okey. Isti'la. Biliqa. Waktu kita sebut qaf pada atas ni kena muncungkan bibir ke tidak? Jawapannya tidak. Okey, jangan biliqo. Muncung bibir ni kena elak tuan-tuan. Buka mulut saja. Biliqa'i. Tapi jangan buka mulut sahaja tanpa mengangkat pangkal lidah. Kalau tidak jadi macam ni pula.
biliqa. Tak maulah bunyi biliqa. Okey, jangan bunyi lepeh macam tu. Biliqai. Biliqai. Boleh faham kot ya semua? Baik. Teruskan share tuan-puan, bantu saya untuk share dulu. Siapa yang baru hadir, yang baru pertama kali ikuti live ni, boleh tekan butang follow kat atas dulu. Okey. Selamat datang ke dalam live bersama Akademi Quran Easy Ngaji. Biliqai. Kat sini hukumnya mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, jadilah mad wajib muttasil. Nak sebut mad muttasil sahaja pun boleh, tak ada masalah. Nak sebut wajib pun boleh, nak sebut mad muttasil tanpa perkataan wajib pun boleh, tak ada masalah. Jangan bergaduh pula kan, sebut wajib ke tak sebut wajib. Yang penting tu muttasil tu kita tahu. Maksudnya berlakunya pertemuan huruf mad dengan hamzah ni dalam keadaan muttasil, bersambung dalam satu kalimah. Okey, berada dalam satu kalimah yang sama. Jadi untuk hukum ini kita baca dengan 4 harakat tuan-puan. Okey, 4 atau 5. Cuma kadar 4 harakat itu lebih utama ya. Biliqai. Okay, itu satu harakat. Lepas tu ada huruf ra. So kita biliqaira. Kita sebutlah ra tu ira. Sama juga, jangan ira. Tak mau ira ira. Kena angkat pangkal lidah kita untuk dapatkan sifat tebal. Ira. Rabbi. Sambut huruf ba dengan kita sambut betul-betul. Cuma jangan sampai bunyinya merosakkan lah. Ya. Dia tak ada qalqalah pun kat sini. Rabbi. Rabbi. Ya. Kalau kita wasal berapa harakat? Sama je. 4 harakat. Kalau kita wasal kan 4 harakat lebih utama. 4 atau 5 sebenarnya. 4 atau 5, tapi 4 tu lebih diutamakan. Baik. Rabbihim yu'minun. Rabbihim yu'minun. Boleh ke tuan-puan? Dapat tak? Boleh faham tak buat masa ni? Boleh kot ya. Rabbihim. Mim mati bertemu dengan huruf ya, izhar syafawi. Izhar syafawi. Kita jelaskan makhraj dan sifat mim ni. Dan ha yang baris bawah ni tuan-puan, kita sebut tu betul-betul ya. Pastikan keluar suara tu betul-betul. Jangan bunyi wujud tak wujud je kan. Rabbim, bim, keluarkan. Rabbihim yu'minun. Begitu. Boleh tuan-puan? Alhamdulillah. Dan seterusnya huruf ya yang baris depan. Kita muncungkan bibir dan kita matikan huruf hamzah ni. Untuk waw ni abaikan sahaja ya. Untuk waw ni kita abaikan sahaja. Kita abaikan sahaja. Kita perlu baca dengan hamzah. Kita tak perlu baca dengan waw. Seperti qiraat yang lain ada yang beramal dengan waw tuan-puan. Rabbihim. Okey, bunyi yu tu kita. Tapi ada yang baca dengan bunyi waw sebab tu ada waw kat situ. Ada yang baca dengan yuminun. So kita kena baca bukan dengan yu ya. Kita baca dengan hamzah. Yu'minun. Yu. Matikan hamzah, lekatkan bunyi hamzah tu. Rabbihim yu'minun. Rabbihim yu'minun. Okay, hamzah. Ada sifat syiddah. Kita tahan suara betul-betul. Minun. Mim baris bawah mi. Kemudian nun baris depan ni kita muncungkan bibir nu. Dan kat sini tuan-puan kita tengok ya. Apabila kita berhenti pada nun ini, nun ni akan dimatikan lah. So baris atas ni dah tak pakai. Nun ni mati dan
sebelumnya ada mad asli. Nun ni kan mad asli. Jadi bila kita berhenti pada huruf yang terakhir dan sebelumnya ada mad asli, jadilah hukum mad arid lisukun. Kat sini kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat, tuan-puan. Kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Begitu. Boleh ya? Boleh faham kan semua? Jadi selesai untuk kita punya bedah pada ayat 153, tuan-puan. 153. Dan saya nak ajak semua sahabat-sahabat untuk kita baca balik ayat yang kita dah bedah. Dan sebenarnya saya terlupa. Kita tak baca lagi muka surat yang sebelum dia ni. Muka surat 148 yang kita dah bedah ni kan. Sejak beberapa hari lalu. Jadi tuan-puan, siapa yang ada Quran boleh buka muka surat 138. 148. Kita baca muka surat 148. Satu muka. Boleh tuan-puan? Kita baca sama-sama. Kita baca pelan-pelan je. Santai-santai je. Cuma saya punya Quran ni dia dah berconteng kan, kita buat bedah hari tu. Tak apa ke tuan-puan? Boleh kot ya? Nampak? Anggaplah ni macam cabaran kan. Kita mengesan huruf. Tuan-puan tengok yang warna hitam itulah yang teks Quran. Yang merah semuanya yang saya conteng lah. Yang conteng tu warna merah. So kita baca yang hitam. Anggap ni macam ujian lah untuk kita kan. Anggap ni macam ujian untuk kita. Kita nak kena cari, nak bagi fokus sikit mata kita ni. Boleh kot ya? Saya cakap ni sebenarnya untuk diri saya juga. Risau juga orang kan. Kod terbabas, apa pun tuan-puan tolong semak juga bacaan saya. Kalau ada silap bagi tahu. Takut tak perasan kan. Okey, jom. Kita baca pelan-pelan je. Kita baca pelan-pelan. Boleh? Siapa ada Quran lagi baiklah. Boleh tengok Quran masing-masing. Okey, jom. Ready semua? Tarik nafas. Saya masih tercari-cari bedah tajuk ni. Semoga dipermudahkan Mami Zu Idris. Pelan-pelan insyaAllah. Okey, jom. Kita baca pelan-pelan je tuan-tuan. Sedia? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ. Kita ambil وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون. Kita ambil semula والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. Kita ambil على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ustaz baca balik ayat 149 dua harakat. 149 yang ni ke? Betul, dua harakat. Kalimah Allah yang dalam Quran semuanya perlu dibaca dengan mak asli. Qul falillahil, macam tu. Qul falillahil. Boleh? Kalimah Allah semuanya kita perlu baca dengan dua harakat. Dalam Quran, dalam Quran kalimah Allah ni contoh ni lah. Falillah. Mana lagi? Semua kalimah Allah mesti dibaca dua harakat. Boleh? Dia sebab tak ada huruf mat tu yang orang kadang-kadang keliru tu. Sebab tak nampak huruf mat kan. Jadi terbaca laju. Qul falillahil. Tak boleh lah kan. Qul falillahil. Qul falillahil hujjah. Kalau huruf jim baca dia macam mana Ustaz yang lebih tepat? Tak adalah saya pandai buat yang tepat kan. Cuma kalau kita kembali semula kepada dia punya perbincangan makhraj, huruf jim ni tengah lidah kita tekan ke lelangit. Tengah lidah, ni lidah tengah kan. Kita lekatkan ke lelangit. Jadi kita akan dapati bunyinya dia akan terhasil begini. Contoh kita ambil perkataan ajma'a. Contoh perkataan ajma'a. Ajma'a. So untuk jim yang sukun ini kan kita tahulah kena qalqalah, tapi bukan qalqalah saja. Kita kena datangkan sifat dia yang kita kena jaga betul-betul, iaitu sifat syiddah. Sifat syiddah ni tertahan suara. Okey, macam mana nak dapatkan sifat syiddah pada jim ni? Waktu kita matikan bunyi dia tu melekat. Bunyi dia melekat. Sampai tak dengar apa-apa. Itu syiddah. Kalau kita dapat buat bunyi itu, maknanya kita dah berjaya untuk sifat yang awal ni. Kemudian selepas syiddah, selepas berlakunya tahanan suara ni tadi, akan berlakulah pula sifat qalqalah. Okey, sifat qalqalah iaitu lantunan. Kalau ikutkan kat sini lantunannya
Lantunan kecil je lah yang kita sebut qalqalah sughra kan. Qalqalah sughra. Lantunan kecil. Jadi bila kita tahan suara sebenarnya tahanan suara tu dia digelar sebagai tekanan. Dia digelar sebagai tekanan. Jadi kita nak lepaskan tekanan tu, okey, bila kita lepaskan tekanan, maksudnya kita lepaskan sentuhan tengah lidah dengan lelangit tadi kan. Dia macam ni. So bila kita lepaskan tekanan tu, berlakulah lantunan. Dia macam refleks tau. Dia macam refleks. Kan kalau bola kita baling kan, kita baling ke lantai, kita baling kuat-kuat, maknanya dengan tekanan kan, apa yang berlaku? Akan berlaku refleks. Akan berlaku semula pantulan. Jadi macam tu juga. Di ibarat kita macam ni. So disebabkan kita melepaskan sentuhan antara tengah lidah dan lelangit tu, begitu. Ajma'a. Tapi janganlah kita tahan lama sangat kan. Ma'a. Tu lama sangat. Kan? Mengikut pada tempo bacaan kita. Boleh. Tu cara menyebut huruf jim. Kalau dia baris atas, biasanya mudah. Kalau kita sebut jim baris atas, ja. Apa pun proses yang sama juga. Berlaku juga tahanan suara di awal sebutan. Contoh kita nak sebut jim kan. Ja. Okey. Jangan cepat lepaskan otak. Betul. Cukup sampai kita dapat sifat syiddah dia. Okey. Ajma'a. Dia bila kita tak melekatkan betul-betul tengah lidah kita ke lelangit ni tuan-puan, dia berlakulah bunyi yang macam bocor tu. Ajma'a. Kan, iza ja, dia bunyi macam dia ada bunyi bocor tu, macam leaking. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa, beza kan dengan iza jaa. Ajma'a. Jadi bunyi jim ni dia lebih bersih. Jajiju. Dia bukan cajiju. Caci. Kalau dalam latihan huruf kan, tuan-puan cubalah latih ambil latihan huruf tu. Jajiju baj. Jujan. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Boleh? Majijan jani ja. Waktu dia mati tu jaji jubaj. Kawal, jangan sampai jaji jubaj. Cucan jani jajna min. Bunyi dia macam bersepah sikit kan. So kena kontrol. Boleh, tuan-puan? Yang bertanya lah khususnya tadi. Boleh faham tak? Boleh? Alhamdulillah. Saya suka alunan. Alunan apa? Yang tadi tu ke? Jajiju tu. Jajiju tu latihan apa? Sebutan huruf kan? Tuan-puan pun boleh buat. Boleh Google. Nanti ada je jumpa. Okay. Alhamdulillah. Baiklah tuan-puan. Jadi kita dah selesai. Kita berhenti dulu takat ni. Sehingga muka surat yang sama, 149 kan. Cuma kita berhenti sampai ayat 154. InsyaAllah nanti live berikutnya kita akan sambung lagi lah bedah. Tengok ayat berapa ayat kita boleh dapat lagi untuk bedah pada live akan datang. Jadi tuan-puan, sebelum berakhir, tuan-puan yang keluar lagi, saya nak bagi tahu satu benda ni. Ini khas untuk mereka, siapa yang dalam ni yang sedang menonton ni kan. Siapa yang sedang menonton ni,
Di kalangan yang baru nak mula, baru nak mencari-cari pendekatan yang mudah untuk kita kenal dengan cara bacaan Al-Quran ataupun hukum Al-Quran. Untuk petang ni, tuan-puan, bersempena dengan 11 hari bulan 11. Selalu kalau kita tengok apa nama tu? Sobi kan. Tak boleh nak sebut betul-betul nama. Dia orang ada buat 11 hari bulan 11 kan. Kalau kat beg kuning tu ada 11 hari bulan 11. So kat Easy Ngaji pun ada juga sebenarnya. Sofia. Saya sebut apa tadi? Sobi. Macam mana orang nak faham kan? Sofia tuan-puan. Sofia tahu? SH. Macam mana kerja? PE kan? Jadi petang ni, nak bagi tahu pada tuan-puan. Selalu dekat Sofia kan. Sofia tu ada 11 bulan 11. So hari ni kita pun ada insya-Allah. Yang mana kita nak clearkan kita punya beberapa lagi lah produk Easy Ngaji ni. Ini modul ni saya buat dengan nama Formula Easy Ngaji. Kalau geng-geng yang lama-lama ni, otak-otak Easy Ngaji ni biasanya dah ada lah, dah miliki pun modul ni. Kan hari tu ada yang tanya kan. Jadi ini sebab tu saya kata khas untuk mereka yang belum pernah mendapatkan modul ni. Formula Easy Tajwid. Formula Easy Tajwid. Jadi petang ni insya-Allah kita akan buat macam yalah 11 hari bulan 11 punya ni tema kita panggil kan. Macam nak buat clear ataupun macam sale lah macam tu ala-ala kan. Jadi kita akan buat petang ini jam 3 insya-Allah. Pukul 3 tuan-puan. Akan ada harga special untuk anda. Special kan. Sebab apa yang anda kena tahu untuk formula Easy Ngaji ni, first, dia sesuai untuk yang beginner, yang baru nak belajar kan. Dan modul ini adalah secara fizikal. Dia jenis kulit yang cantik lah. Bukan yang kertas biasa tu. Kita panggil dia apa macam art paper tu. Art paper tu kan. So, tuan-puan boleh dapatkan modul ni petang ni dengan harga yang tak terjangkau. Tak adalah. Tapi kena tunggu petang ni lah, pukul 3. Pukul 3. Dan untuk modul ni, kalau tuan-puan dapatkan, bukan hanya dapat modul semata-mata. Tuan-puan akan dapat juga rakaman bagi penerangan modul ni. Ada video penerangan untuk modul ini. So, tuan-puan ada bukan hard cover tau. Dia cuma material kertas tu. Dia jenis art paper lah. Dia punya cover tu dia bukanlah keras macam tu kan. Tapi tak apalah. Dia berwarna molek elok semua insya-Allah. Dan apa yang kita akan sharekan lagi adalah rakaman khas bagi bacaan riwayat Hafs an Asim. Yang ada juga dalam modul ni. Kita akan bagi video penerangan dia. Kemudian kit video penerangan setiap bab untuk modul Formula Easy Tajwid. Jadi saya percaya sebelum ni ramai je yang dah dapatkan. Cuma kali ni sebab kita nak clearkan je stok kita yang ada sekarang ni. Kita tak buat baru. Kita nak clearkan mana yang ada ni. So kita ambil lah sepenuh 11 bulan 11 ni, tuan-puan. Ya. Jadi pukul 3 nanti insya-Allah kita jumpa balik pukul 3 petang ini. Tuan-puan relax-relax dulu, rehat-rehat apa patut. Kan? Siapa yang ada hal tak mengapalah nak buat macam mana kan. Tapi siapa yang dapat sebab kalau ikutkan stok buku ni tak banyak pun. Sebab tu beritahu siap-siap. Nanti pukul 3 petang. Kan? Kita tengoklah siapa yang dapat. Jadi sangat berbaloi dengan satu pembelian sekali bayar sahaja. Tuan-puan akan dapat penerangan modul secara fizikal dan juga video penerangan bagi modul ini. Kan? Itu sahaja. Jadi nanti kita akan post lah kita akan post lah ke rumah tuan-puan. Kan? Macam itulah. Alhamdulillah. Berapa harga? Petang ni, puan. Harga ni saya pun tak tahu sebab bukan saya yang in charge benda ni. Saya tukang war-warkan je. Untuk harga ni biasanya PIC untuk bahagian ni lah. Bahagian sales and marketing kan. Tajwid lengkap ke? Tak. Ini formula. Formula Easy Tajwid.
Dia bukan tajwid lengkap. Sebab tu saya mention tadi, sesuai untuk mereka yang beginner lah. Siapa yang dah dia macam ni tau, modul ni sesuai untuk siapa? Sesuai untuk mereka yang baru nak mula, ataupun mereka yang mungkin mengajar, lepas tu nak tahu apa je pendekatan yang boleh guna untuk memudahkan pelajar, sama ada pelajar kanak-kanak ataupun dewasa. Sebab untuk kita punya modul ni fokusnya untuk kanak-kanak boleh, dewasa pun boleh. Macam tu. Jadi nak kata dia lengkap dan pengisian yang berat, tidak. Jawapannya tak. Sebab biasa untuk pengajian yang berat ni kita jaranglah bagi video, bagi modul suruh ngaji sendiri kan. Bahaya tu. Takut jadi sepatutnya fahamnya gini. Sebab kita tengok video je fahamnya lain pula kan. Biasa kalau yang berat-berat ni memang kita buat kelas lah. Memang saya akan buat kelas lah. Macam tu. Okay. Oh, bagus untuk anak-anak yang baru nak belajar. Untuk dia pertengahan lah. Nak kata asas sangat pun tak juga. Sebab dalam ni pun ada je perbahasan tentang Hamzah Wasal macam tu. Kelas online ada ke Ustaz? Kelas online? Untuk kelas apa tu? Ada. Kelas kita yang esok lah baru buka. Terima kasih semua. Siapa yang dah daftar untuk kita punya kelas online tajwid, esok kita akan mula insyaAllah pukul 11 pagi. Esok. Puan Mas. Ada. Untuk personal pun ada. Untuk personal pun ada. Nanti Puan boleh DM kami. Kalau siapa yang berminat, boleh DM kami ataupun tengok kat link bio tu. Boleh ya? Kita ada kelas personal. Cuma untuk buat masa ni yang handle kelas personal bukan saya lah tuan-puan. Setakat ni saya tak in charge untuk kelas personal. Saya lebih fokus kepada pengajian ataupun kelas-kelas yang besar. Maksudnya macam seminar, bengkel-bengkel kan. Untuk apa? Benda-benda macam tu lah. Kan kelas, bengkel, seminar, webinar. Ataupun kita buat persijilan guru Quran kan. Macam tu lah. Banyaknya pelibatan saya tu lebih ke arah itu. Untuk kelas personal kita adalah guru-guru kita kan. Ramai guru izin ngaji ni sebenarnya. Cuma mungkin sebab yang buat live tu saya je. So tuan-puan kadang-kadang teringat macam saya je yang ada kat sini kan. Sebenarnya ramai lagi. Kelas live online macam ni bila lagi? Kita buat hari Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. 4 kali dalam seminggu. Kita mula pukul 8.30 pagi. Okay? Ustaz, saya daftar untuk Sabtu ni Iltiqat Sakinain. Tapi nak bayar tak tahu macam mana. Tak lepas. Puan Suati. Kejap. Puan Suati cuba ambil ni. Puan Sati, kontak nombor ni boleh? Cuba ambil nombor ni. Nanti tim kita akan bantu. Tim kami dah mesej. Oh, okey. Alhamdulillah. Ustaz boleh join lagi seminar Iltiqat? Boleh. Siapa yang nak join seminar Iltiqat Sakinan hari Sabtu. Alright. Kelas Amito esok 12 bulan 11, link Google Meet. Kita pakai Zoom. InsyaAllah esok kita akan beri. Siapa yang dah masuk kelas, siapa yang daftar untuk kelas saya esok pukul 11 kan, kelas tajwid tu, kelas advance my tajwid, tuan-puan boleh dapatkan link kelas dalam grup. Nama grup tu grup reform tau. Tuan-puan cuba tengok. Grup reform. Nama grup tu grup reform tau. Bukan dia bukan. Kita ada 2 grup. Yang sebelum ni grup macam launching tu kan. Siapa yang dah daftar akan duduk satu grup yang khas. Jadi tuan-puan kena alert. Pastikan tuan-puan berada dalam grup yang betul dan sudah berada dalam grup yang betul. Kalau tak ada, cepat-cepat PM kita punya admin ataupun bahagian pengurusan. Nanti mereka akan bantulah. Kalau boleh pastikan tuan-puan semak dulu sekali lagi. Dah duduk belum dalam grup tu?
Modul dah dapat ke belum? Pastikan tuan-puan semak dulu ni. Dah ada dalam grup. Lepas tu pastikan juga nota pun tuan-puan dah dapat. Nanti pukul 11 nak dekat start tu baru perasan semua tak ada kan. Takut nanti tim kita dah tak perasan dah. Saya petah lagi kalau dah mula kelas memang tak boleh nak buat apa-apa lah. Okay. Jadi tuan-puan tengok. Nama grup tu Reform November 2024 sampai 24 Mac. November 24 sampai 26 Mac. Okay, kita punya kelas tu typo sikit. Tapi point dia 24 sampai 26 Mac lah. Okay tuan-puan. Boleh faham kan? Okay, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Jadi terima kasih semua untuk kehadiran pagi ini. Jadi jomlah sama-sama kita tamatkan dahulu pertemuan kita dengan bacaan doa, tilawah Al-Quran dan juga tasbih kafarah suratul Asr. Ingat jadi pemerhati, tertutup ya. Kelas ni tertutup, puan. Kelas. Kalau macam ni open, okey je. Boleh ajak kawan-kawan, kita pun boleh tengok. Baik, kita sama-sama doa. Dan petang ni jangan lupa pukul 3. Ustaz, nota untuk 16 November dah ada ke? Dah siap. Tengah fasa semakan jap. Nota dah siap. Cuma nak tengok semak balik. Kalau okey tak ada masalah, kita akan berilah pada mereka yang mendaftar. Boleh Untuk nota Iltiqa' Sakinah insya-Allah dah siap dah. Cuma nanti kita akan bagi tengah fasa semakan akhir. Okey, sama-sama. Jom kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan puan, kita dah selesai untuk kita punya pengajian pagi ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang istiqamah dan setia sehingga penghujung. Semoga Allah rahmati segala perjuangan kita. Allah redha di atas segala apa yang kita buat. Kadang-kadang kita buat benda baik ni kan, kalau kita tak check betul-betul macam mana kita laksanakannya kan, kita bimbang, kita hilang untuk mendapat redha Allah. Sebab tu kita kena sentiasa berharap, walaupun perkara yang kita buat tu kita rasa tak ada apa-apa kan, kebaikan untuk orang dan kita, tapi kalau Allah redha, sepastinya ia menjadi satu benda yang penuh dengan barakah lah. Ada keberkatannya di situ. Jangan bimbang.
Okey, jadi semoga Allah sentiasa menjadikan kita insan yang sentiasa dekat dengan Al-Quran ini. Okey, sentiasa istiqamah bersama Al-Quran. Sentiasa Allah berikan perasaan cintanya kita akan ilmu, bukan hanya Quran semata-mata, bahkan semua ilmu yang ada kat dunia ni, selagi mana ia bermanfaat, kan, kita minta pada Allah semoga Allah bagi rasa cinta, kan, untuk kita belajar, untuk kita mengetahui. Apa pun semuanya mengikut pada kemampuan kita lah, kan. Janganlah bila saya kata begini maknanya asal ada kelas je semua nak daftar, kan. Dengar tampak iklan cara pasang bumbung rumah, kita pun teringat, oh Ustaz Adi kata belajar je semua benda, kita pun daftar cara pasang bumbung rumah, kan. Bukanlah begitu maksudnya, tapi kita kena pandai, kita aturlah, kita isi kehidupan kita ni dengan perkara-perkara yang membawa manfaat, insya-Allah. Boleh tuan-puan, terima kasih kepada semua yang hadir, yang berkongsi rezeki, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada hari Rabu Rabu. Esok Selasa kita tak ada live sebab esok saya ada kelas. Kita akan jumpa lagi untuk moh ngaji kita ni pada hari Rabu. Dan sambung teruslah Khamis, Jumaat, insya-Allah. Okey, semoga sihat selalu tuan-puan. Terima kasih sekali lagi. Yang baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu sebenarnya adalah daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampuni dan dapat saya saya ubahnya dengan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jumpa lagi semua. Esok mula Mito, kan, betul. Siapa yang daftar dengan saya kelas advance my tajwid tu, kita akan mulai esok lah. Okey, pukul 11 pagi selepas selesai kelas yang pertama saya. Saya sebenarnya Selasa tu ada 2 kelas. Pagi daripada pukul 9 sampai 11, 11 sampai 1. Jadi Amito kita pukul 11. Untuk awal tu kelas masteri makhraj dan sifat huruf. Itulah, tuan-puan doalah saya. Semoga okey-okey je. Straight tu nak bercakap tu pukul 9 sampai pukul 1. Boleh semua? Baik, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, terima kasih sekali lagi, dan hashtag kita jangan lupa, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah, Al-Quran di hati. Wassalam. Dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lantera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan tetapi hatimu milik Tuhan. Kau pasti menjadi saksi ketabahan